Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kawan ni dalil tiga takluk bagi mendengar dan melihat. Dan tiga takluk. Oh, situ. Dan dekat situ tu apa ni tu dan tak terpakai dan tu. Ini baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, ini tiga ta'alluq, iaitu ta'alluq tanjizi qadim, dan iaitu ta'alluq kedua-duanya dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita patah balik belakang sikit je. Okey, kita patah belakang atas tu. Katanya dan bahawa bagi tiap-tiap daripada inkishaf. Situ kita nak atas sikit. Dia tak boleh berhenti situ. Dia kena baca kat sini baru betul. Dan bagi sama dan basar ini, dan tu tak ada tu begitu. Dan bagi sama dan basar ini tiga ta'alluq, baru kena tempat dia. Okey, jadi bagi sama dan basar ada tiga pekerjaan. Ta'alluq tu talabus sifah amran zaidan ala qiyamihi fi zat. Okey, jadi
Bagi sama dan bagi basar ada 3 ta'alluq. Nama ta'alluq dia tu ada 3. Yang mana pada beberapa minggu lepas kita dah sebut dah. Ta'alluq sama dan basar, ta'alluq dia inkishaf, yakni ta'alluq ternyata, ta'alluq terbuka, macam ta'alluq ilmu jugalah. Ilmu ta'alluq dia pun inkishaf juga. Sama ta'alluq dia inkishaf juga. Basar pun ta'alluq dia inkishaf juga. Yakni inkishaf dengan makna ternyata, terbuka, terterang. Okey. Tapi wajib kita i'tiqad. Wajib atas kita beriktikad. Kita tu kena pada orang yang mukallaf. Kena pada orang-orang yang mukallaf. Okey, wajib kita orang yang mukallaf ni beriktikad inkishaf yang terhasil daripada sama, lain daripada inkishaf yang terhasil daripada basar. Begitu juga wajib kita i'tiqad inkishaf yang terhasil daripada ilmu, lain hasilnya daripada inkishaf yang terhasil daripada sama dan basar. Itu secara umum lah. Nama ta'alluq inkishaf. Secara umum nama dia ta'alluq inkishaf. Baik. Tapi bila kita khususkan, kat sini lah baru dapat 3 tu. Dan bagi sama dan basar ini, ini tu isyarat kata sifat Allah lah. Isyarat kata kita bicara ni bicara sifat Allah. Okey. Jadi bagi sama dan bagi basar, yakni bagi sifat sama Allah dan bagi sifat basar Allah ni ada 3 ta'alluq. Secara khusus ada 3 ta'alluq dia. Nama ta'alluq tu iaitu yang kata 3 ta'alluq tu, ta'alluq tanjizi qadim. Satu, tanjizi qadim. Makna tanjizi qadim tu lulus sedia kala lagi. Baik, apa faham kita tanjizi qadim ni? Lulus sedia kala dengan makna sama dan basar telah melihat dan telah mendengar sejak daripada azali. Yakni nyata bagi sama dan nyata bagi basar sejak daripada azali. Itu namanya ta'alluq tanjizi qadim tu. Mana sama dan basar dah nyata dah. Dah nyata dah. Dah berlaku dah tugas dia tu sejak daripada qadim, yakni sejak daripada azali, sedia kala lagi. Okey. Baik. Tapi yang tu tanjizi qadim tu dia takluk pada apa? Iaitu takluk kedua-duanya. Iaitu takluk tanjizi qadim tu takluk kedua-duanya sama dan basar tu dengan yakni pada zat Allah Ta'ala dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala, yakni sama dan basar tu dia dah nyata dah zat dia sendiri macam mana. Nyata bagi sama tu zat Allah tu macam mana. Nyata bagi basar tu zat Allah tu macam mana nyata. Macam tu juga dengan sama nyata sifat-sifat yang bahasa wujudi. Nyata sama tu sifat kudrat, nyata dia. Nyata bagi basar tu sifat yang bahasa wujudi, sifat yang bahasa ada. Sifat ma'ani itulah yang ada pada Allah tu, yang ada pada zat Allah tu sama dan basar nyata. Tak ada terlindung sikit pun
Tapi sifatnya di sini ni sifat yang bahasa ada tau. Nyata-nyata tu bagi sifat yang bahasa wujudi. Ada pun sifat yang bahasa tak wujud, yang tu taklah. Pasal apa? Sebab samak dan basar ni dia hanya bertakluk pada perkara yang ada sahaja. Ada pun perkara yang tiada, macam mana dia nak takluk? Sebab benda tak wujud. Macam mana nak nyata? Benda tak ada. Benda tu tak wujud. Macam sifat apa? Sifat amrun i'tibari, sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Itu 5 sifat tu samak dan basar dia tak takluk. Dia tidak nyata. Pasal apa? Sebab sifat salbiyah tu amrun i'tibari, tidak wujud sekali-kali pada zat Allah. Dia hanya faham sahaja. Okey, itu satu. Kalau tak faham tanya tu. Sebab bahasa kitab ni dia kena faham bagi jelas, bagi nyata. Kalau tak faham tanyalah. Okey. Maksudnya faham ya. Bukan makhluk yang wujudi je takluk sifat sama basar, sifat dia sendiri yang wujudi pun takluk juga. Ya, asalkan benda tu ada. Sama dan basar dia takluk benda-benda yang wujudi. Sebab tu saya kata dulu, sama ada yang wujudi itu baharu ataupun qadim. Sama ada zat ataupun sifat. Asalkan benda tu ada, maka sama dan basar nyata. Apa maksud baharu tu? Makhluk lah. kita kan ada. Nyata tak bagi sama dan basar kita ni? Nyata dia terang, nyata, tak terlindung sedikit pun. Qadim apa dia? Qadim tak ada permulaan sebelum wujud makhluk lagi. Itu waktu dia. Okey. Baik. Kemudian kata dia itu takluk yang pertama, takluk tanjizi qadim, lulus sedia kala lagi. Samak dan basar sudah pun bertugas. Lulus sedia kala lagi. Masa tu, masa sedia kala tu makhluk dah ada ke belum? Belum. Bila makhluk belum ada, samak dan basar belum lagi bertakluk pada makhluk yang belum ada tu. Tapi ada nama takluk dia. Walaupun belum ada, tapi ada takluk, nama takluk tu. Tengok kan. Dan yang kedua, daripada 3 takluk tu, takluk suluhi qadim. Suluhi. Jadi kena ingat samak dan basar ni ada 3 takluk dia. Takluk tanjizi qadim, takluk suluhi qadim. Maksud suluhi tu patut padan, sedia kala lagi samak dan basar nak bekerja. Patut padan. Patut padan. Macam mana bahasa ngaji pondok ni macam tu lah Cak Zaman. Bukan ngaji opsi. Opsi dia ngaji bahasa dia, bahasa moden-moden. Kita ngaji pondok ni bahasa lama-lama lah. Baik. Jadi takluk suluhi qadim namanya. Nama dia takluk suluhi qadim. Suluhi tu patut sedia kala, padan bagi Allah sedia kala, yang bersifat dengan samak dan basar tu. Baik, patut. Sebab samak dan basar masa tu dah ada dah. Samak dan basar dah wujud dah. Jadi patut padan dah bagi samak dan basar tu nak takluk. Iaitu takluk suluhi qadim tu, takluk kedua-duanya samak dan basar dengan kita. Kita tu kena pada makhluk. Dahulu daripada ada kita, yakni sebelum kita wujud, sebelum kita ada. Masa tu patut padan tak
Patut. Pasal apa? Sebab sama' dan basar dah ada dah. Lagi pula masa tu iradat dah menentu dah. Iradat Allah, iradat dah menentukan sebelum kita wujud ni. Allah Allah Subhanahu wa taala dengan iradat dia dah menentukan kita ni ada ataupun tidak. Dah ada dah. Mana dalam iradat tu, iradat dah menentukan kita ni ada. Jadi yang itu tu takluk dia, takluk suluhi qadim, patut padan sedia kala lagi. Iradat dan sama' dan basar nyata kita ni, nyata. Baik. Okey. Tu ya, takluk suluhi qadim. Iaitu takluk suluhi qadim ni takluk kedua-duanya, yakni sama' dan basar dengan kita, yakni dengan makhluk. Kita tu kena pada makhluk dahulu daripada ada kita. Maksud dahulu tu ialah sebelum kita ada. Jadi sama' dan basar nyata dah kita tu macam mana sebelum kita wujud. Sama' dan basar sudah pun bertakluk, sudah pun nyata. Tapi masa tu patut padan. Patut padan sedia kala. Patut padan maksudnya kalau Tuhan iradat menentukan kita ada, dia takluk. Kalau tak ada lah. Macam tu. Sebab masa tu masih lagi dalam peringkat penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dan yang ketiga, takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis. Apa takluk tanjizi hadis ni? Iaitu takluk kedua-duanya, sama' dan basar dengan kita. Kemudian yakni selepas daripada ada kita. Lepas kita wujud, lepas kita ada, sama' dan basar nyata. Sebelum kita ada, suluhi je. Pada peringkat suluhi sahaja, patut padan sahaja. Patut padan. Sebab masa tu kita belum lagi ada. Kita belum lagi wujud. Walaupun iradat dah menentukan sekalipun. Walaupun iradat dah menentukan ada sekalipun, tapi belum wujud lagi. Maka sama' dan basar masa tu hanya peringkat suluhi sahaja. Patut padan sahaja. Baik. Itu tiga. Jadi kena ingatlah. Kena ingat. Kalau orang tanya tu, sama kalau orang timbulkan persoalan lah. Ini panduan kita ni. Takluk yang pertama bagi sama' dan basar tu, yang pertama takluk tanjizi qadim. Itu pada mana? Fikirlah. Kemudian takluk suluhi qadim. Takluk yang kedua. Dan yang ketiga takluk tanjizi hadis. Tapi takluk tanjizi qadim yang hadis dia tak ada dahulu dan kemudian apa maksud Ustaz? Dia bukan tanjizi qadim dulu baru. Tak, dia bukan macam tu. Tak. Dia maksudnya kalau takluk ni memanglah ada dulu, ada kemudian. Macam contoh tanjizi qadim. Lulus sedia kala. Lulus sedia kala ni hanya sama' dan basar kerja pada zat dan sifat dia je. Masa tu. Tapi takluk tanjizi hadis dah berlaku ke belum? Belum. Masalah takluk tak apa, ada dulu kemudian. Jangan sifat tu yang ada dulu kemudian. Sifat Allah tak boleh lah ada dulu kemudian. Kalau dalam bab takluk ni tak apa, ada dulu ada kemudian, tak ada masalah tu. Maksud Ustaz takluk yang kemudian ni saya tak faham. Soalan Ustaz Zizi tanya, takluk ni ada dulu ada kemudian tak? Ya, ada lah. Kalau takluk tanjizi qadim, itulah dulu. Kalau tanjizi hadis kemudian lah, baru lah.
Sifat tu yang tak ada. Sifat samak basar tu yang tak boleh ada dulu, ada kemudian. Sifat sama masa tak boleh dulu kemudian, saya tak faham. Samak dan basar sifat Allah. Adakah lepas datang samak baru basar datang? Betul? Tak adalah. Tak ada lah dulu kemudian. Okey. Tapi kerja dia tu ada dulu kemudian tak? Kerja sifat samak basar tu ada dulu ada kemudian tak? Ada lah. Samak basar, nyata benda yang nyata zat dan sifat dia tu qadim lah. Sebab zat Allah qadim, sifat Allah qadim, samak dan basar, nyatalah sifat dan zat dia tu sejak azali lagi nyatanya. Sebab dah ada. Masa tu sejak azali tu apa yang ada? Masa azali tu apa yang ada Jasman? Masa azali tu masa dia terbagi pada dua. Jasman kena ingat ni. Sampai mati kena ingat. Kalau mereka tanya jawab je ni. Sampai mati kena ingat. Masa tu terbagi pada dua. Tahu tak? Masa terbagi kepada dua. Apa dia? Imkan. Lepas tu apa dia pertama? Susunan dia pertama apa dia? Azali qadim tu hatullah dah. Masa azali qadim tu masa bila tu? Sebelum wujud lagi dunia, sebelum wujud jangan sebut dunia. Itu sikit je. Sebut makhluk belum ada lagi masa tu. Masa tu yang ada siapa? Allah je. Dan Allah dan malaikat lah. malaikat pun baru. Allah je. Allah dan Tak tahu sifat dia lah. Cik Azman ambil PhD tak lepas. Ambil PhD Tauhid tak lepas. Ambil master kat saya tak lepas hari ni. Zat dan sifat lah masa tu. Sebab sifat Allah pun ada. Yang ada lah. Sifat ma'ani tu ada. Tak tahu lah Ustaz. Allah tu memang wujud sifat dia. Tak payah bagi tahu lah. Tak boleh. Sebab sifat tu, sifat ma'ani tu wujud lain daripada zat. Zat-zat lah, sifat-sifat lah. Macam masin pada garam. Adakah masin pada garam tu sama? Tak. Tu sifat Allah dengan zat Allah sama kan? Tak. Sifat-sifat zat-zat. Tapi semua Allah punya. Apa Allah punya? Yang sifat-sifat zat semua Allah punya. Adakah sifat dia Allah buat? Taklah, Allah punya tu. Allah punya sifat dan zat dia. Yelah, bila sebut zat, walaupun kata mestilah sifat, tak boleh sebut macam tu. Kena sebut dua-dua lah. Sebab si zat pun ada, sifat pun ada. Definasi tu lain-lain. Definisi tu lain-lain. Bendanya lain-lain, bukan benda yang sama. Zat lain, sifat lain. Ingat definisi sifat apa? Sifat sabiah, sifat makni. Definisi sifat, makna sifat, ta'rif sifat. Orang putih kata, what's the meaning of the sifat? Maqama bi ghairi, barang yang menumpang yang ada pada benda lain. Itulah sifat. Itu kena bicara sama tak? Kena bicara tu. Jadi masa zaman qadim, masa qadim tu yang wujudnya dua tu je, zat Allah dan sifat Allah. Zat Allah Perbuatan tak masuk. masa tu dia belum buat apa lagi. Belum buat lagi. Zat dan sifat dia, perbuatan tak ada. Belum buat lagi. Masa tu belum buat. Allah belum buat lagi. Sebab Allah buat tu takluk tanjizil hadis bagi kudrat. Belum lagi buat. Okey. Baik. Itu susunan tu kena ingat lah. Susunan takluk kerja sifat tu dia kena ingat. Okey. Baik. Bila nama yang kedua, masa yang kedua apa dia? Waktu apa? Azali ataupun qadim? Waktu kedua? Imkan. Waktu imkan tu apa cara faham? Waktu selepas tu lah. Selepas apa? Selepas azali qadim lah. Selepas azali tu, kenapa dinamakan imkan? Kenapa dinamakan waktu tu waktu imkan? Kenapa? Bila dah Allah buat makhluk, imkan tu maksudnya
benda mungkin tu Allah dah buat dah. Kita ni benda mungkin lah. Allah dah jadikan makhluk, Allah dah buat. Itu namanya waktu imkan. Itu nisbah pada ilmu usuluddin. Baik, kalau nisbah pada ilmu tasawuf, masa terbagi pada berapa? Ilmu tasawuf masa terbagi kepada berapa? Ilmu sufi, ilmu kesufian. Ini biasa orang nasihat. Benda ni orang nasihat. Masa terbagi kepada berapa? Ilmu tasawuf, ilmu sufi. 3. Apa dia? Azali. Azali tu tauhid. Tasawuf. Masa terbagi pada berapa? 3, betul lah 3. Apa dia? Waktu yang lepas, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Waktu yang lepas boleh kembali balik tak? Barang yang lepas hai jangan dikenang. Piramli kata tu. Piramli ni orang mengaji. Sebab tu barang lepas dia tak boleh patah balik dah. Kalau boleh patah balik masa lepas tu, saya nak masuk sekolah balik. Nak masuk sekolah SMJK balik. Seronok masa sekolah tu. Tapi tak boleh. Masa yang lepas tak boleh dah. Kalau boleh undur masa Cik Azman nak tak? Tak nak pun saya nak. Saya nak, betul-betul saya nak. Kalau boleh undur balik. Kalau boleh masa tu kostan balik. Jadi saya umur saya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun balik. Masuk jam 1 balik. Nak saya? Nak? Pasal apa? Masa zaman tu mana ada masalah? Dia jam 1 ada masalah? Tak ada. Seronok main je. Tak nak? Ada masalah. Tak ada. Saya tak ada masalah. Rotan kan cik? Rotan pasal nakal, pasal jahat. Padahal nak rotan. Saya tak. Saya pun baik. Saya kena gantung ke kapal aku lagi. Tak apalah Cik Azman, hasil dia tengoklah macam mana. Tapi kalau masa yang dah lepas tu boleh undur kostan balik, dapat balik, seronok Cik Azman, seronok. Macam sekarang kan, cuba tanya orang yang tak dapat hidayah. Macam contohlah macam dari ayat Quran ni, dalam surah Sajadah tu, dia kata macam mana? Yang saya ingat tak? Farji'na na'mal solihan tu. Surah Sajadah. Dalam surah Sajadah tu ingat tak? Orang yang mati tu depan Tuhan, dengar dia cakap kata, kembalikan kami ke dunia. Nak undur balik ya. Kenapa? Kami nak beramal soleh. Pasal apa? Masa tu dah nampak api dah menyala-nyala dah. Nak campak dengan neraka dah. Masa tu minta dah, ya Allah, kembalikan balik kami ke dunia ya Allah. Kami nak beramal soleh ya Allah. Masa tu. Sebab tu yang saya kalau nak kostan balik. Pasal apa? Nak ngaji pondok balik. Nak masuk pondok balik, nak ngaji sungguh-sungguh balik. Sekarang nak kostan tak boleh dah. Nak patah balik tak boleh dah. Tak boleh dah. Tapi masa kita yang minta kat malaikat tu, irji'na, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami nak kami nak beramal soleh. Apa malaikat kata pada orang yang minta tu? Malaikat kata apa? Hai bodoh. Malaikat kata macam tu. Hei si bangang, min aina jitum, kamu datang dari mana? Bahasa Arab kata, ya Ahmad. Ahmad tu kalau Arab kata tu, bodoh sungguh. Ahmad. Ya Ahmad, dia kata. Min aina jitum, kamu datang dari mana? Yang kamu nak minta kembali balik, kamu datang dari mana? Tak boleh dah lah masuk macam kita. Ya Allah, masukkan aku dalam rahim mak aku balik. Boleh tak? Macam tu lah. Sebab tu dah tak boleh. Masa sekarang tak boleh.
Masa apa? Masa akan datang tak boleh. Masa sekarang, masa kita berada dalam dia. Dan masa yang akan datang, masa akan datang kita tak tahu dapat ke tak. Dapat ke tak masa akan datang kita besok? Yakin tak kita hidup besok? Tak yakin. Tak mati malam ni, mana kita tahu kan? Okey, baik. Itu dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam ilmu tauhid, masa terbahagi kepada dua. Okey. Kemudian kemudian kata dia tanjizi hadis itu iaitu takluk kedua-duanya sama dan basar dengan kita, yakni dengan makhluk ni selepas daripada ada kita, kemudian daripada ada kita. Bila kita dah ada, sama dan basar pun nyata. Pada peringkat sebelum kita ada tu takluk suluhi batuk badan, sebab masa tu belum kita ada lagi. Peringkat masa tu masih peringkat iradat saja menentukan, tapi belum ada lagi. Baik. Kemudian okey. Dan mustahil lawan sama. Lawan sama. Atau kita boleh baca macam ni. Nanti kalau Ustaz Zini baca kat orang, boleh buat dua wajah jalan ni, boleh buat dua jalan. Sini kalau jalan sini, dan mustahil lawan sama. Boleh kita buat macam ni. Dan bermula lawan sama itu mustahil. Boleh dua jalan baca dia. Itu panggil mubtada muakhar dia panggil. Dan bermula lawan bagi sama mustahil, itu khabar muqaddam. Okey. Mustahil. Apa dia? Lawan bagi sama yang mustahil tu atas Allah tu, benda yang tak mungkin, tak boleh terima pada akal ada. Apa dia? Iaitu tuli. Tuli tu benda yang mustahil, benda yang tak boleh terima pada akal kita. Benda tu ada, tak terima pada zat Allah Ta'ala tu. Kita tak terima yang Allah Ta'ala tu tuli. Okey, tuli atau pada makna tuli. Apa pada makna tuli tu? Tak nyata. Tak nyata tu makna tuli lah. Tak nyata pada nisbah sifat sama. Sedangkan sifat sama tu nyata-nyata belaka-belakanya. Okey. Okey. Dan lawan basar, sama juga. Dan bermula lawan bagi basar mustahil. Apa dia? Lawan bagi basar yang mustahil tu, iaitu yang mustahil tu atau lawan bagi basar tu buta, ataupun makna bagi buta. Ataupun makna bagi buta. Apa dia makna bagi buta tu? Tak nyata bagi sifat basar. Okey. Baik. Kemudian dan dalil sama dan basar. Baik. Ini tuan-tuan sekalian, setelah kita tahu dah yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan sama, automatik lah tidak tuli, dan bersifat dengan basar, tentulah tidak buta. Okey. Baik, mana tandanya? Mana dalilnya? Pegangan kita macam tu mana tanda dia? Dan dalil sama dan basar itu, mana tanda yang Allah bersifat dengan sama? Mana dalil Allah bersifat dengan basar tu? Firman Allah Ta'ala. Tengok dalam sama basar ni kan, dalil dia tu dalil ayat Quran. Tidak didulukan dalil akal. Sedangkan sifat-sifat yang lain Syekh Ahmad dulukan dalil akal. Dan ada pun dalam kitab Faridah ni langsung tidak ada tulis dalil Quran dan hadis. Tapi bila tang sama dan basar, Allah dulu Syekh Ahmad dulukan dalil Quran dan hadis. Quran lah sini, Quran lah. Dalil Quran. Okey, tengok. Cuba tengok angka 2 tu. Angka 2 tu. Qauluhu
dan dalil sama' dan basar ila akhirih. Alif lam kha tu maksudnya ila akhirih. I'lam anna iddata fi isbati hazihi sifat as-salasi a'ni as-sam'a wal basara wal kalama dalilul naqli duna dalilil aqli. Tengok. Dia kata kan? I'lam, ketahuilah olehmu, orang yang sedang menuntut ilmu ni, jangan duk hayal. Tengok dalam kitab ni, i'lam, ketahuilah ni, anna iddata fi isbati hazihi sifati, ketahuilah bahawasanya bilangan pada nak menyabitkan ini sifat yang tiga. Isbat fi isbati hazihi sifati salasi, nak menyabitkan sifat yang tiga ni dengan dalil tu lah. Dia menghendaki oleh aku sifat yang tiga tu, as-sam'a, sifat sama', wal basara, dan sifat basar, wal kalama, dan sifat kalam. Nak menyabitkan tiga sifat ni, dalilul naqli, dalil naqli ialah dengan dalil naqli, dalil Quran dan dalil hadis, duna dalilil aqli, tidak dengan dalil aqli. Kenapa? Kenapa tak pakai dalil akal? Kenapa pakai dalil naqli, dalil Quran? Lidha'fihi, kerana dhaifnya, lemahnya dalil akal. Sebab tu tuan-tuan, menyabitkan sifat sama, sifat basar, sifat kalam dengan dalil akli itu lemah. Lemah. Dia tak boleh guna dalil akal. Dia kena pakai dalil naqli. Kenapa? La yalzamu min kauni ba'dil umur naqsan fi syahid an yakuna naqsan fil ghaib. Kerana tidak lazim daripada keadaan setengah perkara kurang fi syahid pada mata, pada pandangan kita ni, an yakuna naqsan fil ghaib, bahawa dia juga kurang pada benda yang tak nampak dengan mata, ghaib tu. Contoh macam ni saya bagi contoh macam ni macam ni okey, baik. Pada pandangan mata kita, kalau orang tu buta, baik, adakah itu sifat kekurangan? Tak, Ustaz. Tak semestinya orang buta tu bersifat kekurangan. Bahkan kadang-kadang ada dah orang yang bersifat dengan pelihat dia lebih teruk daripada orang buta. Bisyahid, pada pandangan mata, pada tengok pandangan mata kita, tidak lazim, tak lazim. La izla yalzamu min kauni ba'dil umur naqsan. Kalau dalam Arab katanya tu, kerana tidak lazim daripada keadaan setengah perkara kurang pada pandangan mata, an yakuna, bahawa adalah dia juga naqsan fil ghaib. Tak lazim macam tu. Tak lazim. Kenapa siapa? Sebab ada tak orang buta hafal Quran? Yang jelek ni? Tengok. Jadi mana tak lazim. Sebab tu dalil akal kita, kalau dia buta, ada kekurangan lah. Tak lazim. Macam orang pekak, orang tuli pekak. Kadang-kadang orang yang mendengar ni dengan orang tuli ni, kadang-kadang orang mendengar lebih teruk perangai daripada orang tuli. Pekak badak. Panggil pekak badak tu. Okey. Tengok dalamnya. Wa aidan, tengok ya. Dan juga, wa aidan tu dan juga, ijadul alam laisa mutawaqqifan ala hazi sifat. Tengok ya. Dan juga menjadikan alam ni tidak terhenti di atas ini sifat. Faham tak Pak Aziz? Kalau Allah nak buat alam ni, adakah bergantung dengan tiga sifat ni? Sama, basar, kalam? Tak. Allah buat alam ni dengan sifat apa?
Kudrat iradat, bukan sama basar kalam. Maknanya, cuba tengok bukti dia apa? Bukti dia, kalau orang buta, dia mampu tak buat macam-macam? Mampu. Orang buta, dia boleh mengenyam, dia boleh menjahit kadang-kadang, boleh urut orang, boleh. Maknanya, tak semestinya yang buta tu, dia tak boleh buat apa-apa. Lepas tu dia kata ni, wa aidan, dan juga ijadul alam, menjadikan alam ni laisa, tidaklah ia yang menjadikan alam tu mutawaqifan, terhenti ala hazi sifat, terhenti atas ini sifat. Sebab itulah dalil akal tak cukup kuat untuk menyabitkan pada Allah sifat samad basar kalam, tak kuat. Dia kena pakai dalil apa? Dia kena pakai dalil Quran. Dia kena pakai dalil Quran dan dalil hadis. Macam tu. Kemudian tengok dalam ni dia kata lagi tau. Dia kata wa aidan sifatul ilmi muhitum bihaqaiqil wajibat wal mustahilat wal jaizat. Dia kata dan juga sifat ilmu muhitun, merangkupi, meratai dengan hakikat-hakikat yang wajib dan hakikat-hakikat yang mustahil dan hakikat yang harus. Maknanya andailah kita berandai, kalau kata sama basar kalam tak ada pada Allah sekalipun, andaian maka kan ada ilmu, ada iradat, ada kudrat, dah boleh tak buat makhluk? Tak boleh. Boleh. Ada ilmu. Ada ilmu, ada kudrat, ada iradat, Allah buat dah alam. Adakah sangkut dengan sifat sama basar kalam? Ada. Tapi kita nak menyabitkan sifat sama basar kalam tu dengan akal, tak kuat dalil dia, kata ulama lah. Jadi yang kuatnya dengan dalil Quran dan hadis. Dalam ni Quran lah. Mana? Dan dalil samad dan basar itu firman Allah Ta'ala. Firman Allah. Okey. Wa huwa sami'ul basir. Dalil itu ambil Quran. Kita pun sabitkan dengan ada ayat Quran. Kita pun kata Allah tu bersifat dengan sama, bersifat dengan basar. Sami', makna sami' itu yang mendengar. Sebab itulah sami' itu kan, kita tak boleh kata sifat. Sami' itu kena pada apa? Kena pada zat yang bersifat dengan sama. Sebab tu dinamakan sami', yang mendengar, basir, yang melihat. Yang tu kena pada zat lah. Itu isim fa'il kan, kena pada zat lah. Tak boleh kata zat tu basir, melainkan dia bersifat dengan basar, baru namanya basir. Tak boleh kata zat tu sami', melainkan dengan dia bersifat dengan sama. Ada satu ustaz bodoh sikit lah dia di Penang, bahaya ustaz dia. Dia kata sifat 20 ni mana ada dalil, mana ada nas. Tengkorak betul dia. Dia tak reti, tak reti hang diam-diam sudahlah. Hang goreng mi sudah. Sebab hang tu mamak. Dia kata celaka sifat 20 ni, ilmu yang celakakan orang, dia kata. Ilmu yang merosakkan orang, dia kata. Saya geram je macam nak pergi jumpa. Tapi ada orang tahan, jangan layan lah ustaz. Yalah, tak layan lah. Siapa kata tak ada nas? Semua tu ada nas Quran dan hadis. Cuma Syekh Ahmad dalam kitab ni, dia lebih dahulukan dalil akal. Kalau kita tanya, kenapa Syekh Ahmad dahulukan dalil akal? Sifat lain daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadith, semua pakai dalil akal. Kenapa? Akal tu lebih guna. Akal lebih kuat daripada ayat Quran dan hadis. Ini cakap macam ni kadang-kadang, ustaz, siapa akal kuat pula? Kenapa akak saya sendiri? Kan itu memang semua orang ada akal, tapi
Quran dan hadis tu, kalau andainya Quran dan hadis tu ada tapi tak ada akal, boleh faham tak? Jadi maknanya sebab itulah kita orang ahli tauhid ni, dia dulukan dalil akal. Sebab apa? Sebab dalil akal ni lebih kuat daripada dalil Quran dan hadis. Kenapa? Kenapa kata lebih kuat? Sebab nak memahamkan Quran dan hadis tu berhajat tak kepada akal? Kalau tak ada akal, macam mana nak memahamkan Quran dan hadis tu? Sedangkan Quran dan hadis tu bukan semua kita faham pun. Sedangkan berdalil ni wajib tak? Ayan, berdalil tu wajib tak, Ayan? Ke bagian Datuk tak wajib? Kat bagian Datuk tak wajib? Tak tahu? Dia orang bagian Datuk dia. Wajib. Berdalil tu wajib. Dan bahayanya, kalau orang yang tidak berdalil dalam pegangan-pegangan tak ada dalil, maka orang tu namanya apa? Muqallid. Muqallid ni bahaya tak? Sebab ada dua perkataan ulama dalam hukum muqallid ni. Ada setengah ulama kata muqallid ni tak terpakai iman, mati nanti kafir, masuk neraka kekal. Itu sebagian ulama kata macam tu. Dan sebagian ulama kata lagi, dia kata beriman. Sebab pegangan dia betul walaupun tak ada dalil. Dia kata dosa besar je sebab tak belajar. Kalau kita tengok orang zaman kita ni, kalau kita tanyalah, Allah ada tak? Ada. Apa tanda dia? Apa tanda Allah ada? Apa tanda Allah kudrat? Agak-agak kalau orang tak pernah jumpa Tok Guru, dia jawab tak? Katanya malim, cuba tanya seorang-seorang tengok. Bukan tanya malim lah, ni taman perumahan ni, cuba tanya seorang-seorang tengok. Kalau tak ada dalil kan, bahaya tu. Saya dah cek dah budak-budak sekolah-sekolah yang sekolah saya pergi lah, cek-cek tengok, satu pun tak reti. Tu dah besar nanti nak jadi engineer, nak jadi arkitek, nak jadi doktor, nak jadi pilot, nak jadi menteri. Lepas tu lahir yang menteri-menteri yang jahil. Sebab dia pentingkan ilmu tu je, tak ngaji agama pun. Ngaji ekonomi, jadi menteri ekonomi pun tak reti juga. Macam mana? Betul lah saya cakap ni. Tak payah tanya. Mari kita muzakarah dapat agama dengan dia. Okey. Betul lah. Bukannya ngaji mana pun. Dah sibuk nak jadi menteri ni. Sibuk. Dah lupa lah ngaji benda ni. Jaga. Okey. Dalil dia. Wa huwas sami'ul basir. Itu dalil lah tu. Jadi sami' ialah kena pada zat yang bersifat dengan sama. Basir kena pada zat yang bersifat dengan basar. Itu mudah je. Artinya, arti ayat Quran wa huwas sami'ul basir ni, dan ialah Allah tu, huwa lah. Terjemah dia tu, ialah tu daripada wa huwa. Dan ialah Allah tu yang amat mendengar dan amat melihat. Bila dah Quran kata macam tu, kita pun peganglah yang Allah Ta'ala tu mendengar dan melihat. Tapi kena fahamlah, mendengar melihat Allah Ta'ala ni, mendengar dan melihat Allah ni, jangan faham macam kita. Jangan faham macam kita. Jangan faham macam kita. Tanya Yan. Yan, tepuk tangan Yan. Allah dengar tak? Dengar tak? Dengar. Tak tepuk. Ataupun tepuk tak bunyi. Dengar tak? Tuhan dengar tak ni Yan? Tak dengar? Dia kata Tuhan tak dengar tak? Keluar daripada makhluk lah. Kena keluar kita daripada kemanusiaan ni. Dalam bab samak basar ni, kita jangan duduk dalam manusia. Kita kena keluar. Kenapa? Sebab manusia ni mendengar manusia mesti apa? Mesti berbunyi. Tapi mendengar Allah bukan dengan bunyi. Mendengar Allah dengan benda tu ada. Ni, tangan kita tak bunyi ni, Allah dengar tak? Ni tangan kita tak bunyi ni. Bunyi tak tangan ni? Tangan ni berbunyi tak?
Tak. Allah dengar tak? Allah dengar tak? Saya tanya ni, Allah dengar tak? Tangan tak berbunyi ni, Allah dengar tak? Ha? Tak punya? Tak dengar? Itulah. Tu tak nak datang ngaji. Dia Allah lihat kita buat tangan tu, dia tahu lah. Allah tak dengar kita buat tu. Tu salah tu macam mana tu? Apa pula salah? Salah tu. Itulah saya kata tadi. Cik Azman kena keluar daripada orang. Keluar jadi orang. Tahu. Aku ada orang lah. Keluar jadi orang. Jangan jadi orang. Jangan jadi orang. Tak, Allah melihat pergerakan kita ni. Allah tak melihat, tak dengar kita. Allah tak dengar kita buat tangan. Dengar maksud apa? Dengar pendengaran lah. Nisbah siapa? Pendengaran nisbah siapa? Ha? Nisbah siapa? Nisbah kita ke nisbah Allah? Sebab Allah lah. Nisbah Allah, adakah Tuhan ada dengar bunyi? Tak dengar. Adakah Tuhan tu mendengar dengan bunyi? Dia tak dengar bunyi, dia dengar bunyi, dia tak dengar bunyi. Apa dia cakap ni boleh pelik ni? Macam Hindu cakap ni. Boleh pelik Jalman Wahyu ni. Ngaji lama dah Jalman kan? Memanglah. Itu pasti pun tak faham lagi. Siapa tak faham lagi? Tak inkishaf. Sama tu inkishaf. Basar tu inkishaf. Nyata bukan dengan bunyi. Lepas tu tanya, okey, Allah dengar tak tangan kita ni? Allah dengar tak benda tangan kita ni? Dengar tak? Dengar lah. Dengar mana bukan dengan bunyi. Dengar pun tangan ni ada. Tahu lah, tapi dia melihat. Dia melihat tangan kita ni ada. Bukan dia mendengar tangan kita ni ada. Ustaz Azizi, tolong hurai kat Cik Azman lah. Cik Azman faham tak inkishaf? Mana apa inkishaf? Apa dia? Ha? Apa inkishaf tu? Tak nak inkishaf lah. Apa dia? Inkishaf tu bahasa Arab, bahasa Melayunya apa? Tak nak nyata. Apa nyata macam mana? Takluk yang tak boleh dipertikaikan. Okey, tangan nyata tak tangan sekarang ni? Ada tak? Kata ada. Okey, Samak mendengar tak? Dengar. Dengar macam mana? Tak bunyi? Tak boleh dia. Oh dia. Hai. Sebab saya dah fikir melihat tapi boleh. Melihat pun sama juga. Melihat pun inkishaf juga. Bukan melihat tu mana melihat macam kita melihat. Bukan macam kita. Kita melihat benda ada. Tapi Allah ni melihat asal ke benda tu ada je. Nyata bagi Allah. Bukan melihat macam kita lihat. Kita lihat tak nyata. Kita lemah sebelakang bangunan pun tak nampak. Tak nampak. Bukan kata belakang. Kadang-kadang benda depan pun tak nampak. Kalau benda tu kecil sangat, tak nampak. Dekat sangat pun tak nampak. Dekat sangat pun tak nampak. Okey. Itu kita. Cik Azman balik kena baca balik kita. Jangan tutup kitab pun sampai minggu depan pun datang. Tak boleh, jangan. Jangan. Nak baca balik. Muzakarah dengan doktor, dengan profesor. Baik. Mana dalil? Okey. Dalil dia wa huwas samiul basir. Okey. Dan dalil keduanya. Tengok. Baru Syekh Ahmad letak dalil akal. Dalil keduanya pula, yakni dalil tanda yang Allah bersifat dengan samak basar tu. Dalil dia bahawasanya jika tiada bersifat ia Allah. Jikalau, bukan mana sabit dah. Kalau tiada bersifat ya Allah tu dengan kedua-duanya sama ada basar tu, nescaya bersifatlah ia dengan tuli dan buta. Apa sebab? Ustaz Azizi tu punya. Apa sebab? Dia kata tengok ini perhati ayat. Tengok ayat dalam kitab tu, tengok ayat dalam kitab. Kerana bahawasanya jika tiada bersifat ia Allah tu dengan kedua-duanya dengan sama dan basar,
bahasa mudah kita, kalau Allah tak bersifat dengan sama' dan basar, nescaya bersifatlah dengan tuli dan buta. Tulis kat situ. Kenapa? Lawan bagi. Macam tu je Ustaz. Macam tu saja. Lawan saja. Salah satu daripada Apa nak bahas, apa ayat yang kita nak buat? tak sama. Kerana tiada menengahi antara tuli dan buta dan antara sama' dan basar. Maksudnya apa? Tak ada perkara menengahi Ustaz. Bila orang tu tak melihat, terus tak namanya buta. Macam tu lah. Maknanya antara melihat dengan buta ada gap. Ada gap tak? Tak ada lah. Sebab itulah bila tak bersifat dengan sama, automatik jadi betuli. Bila tak bersifat dengan buta, automatik jadi apa? Buta, jadi melihat. Kalau tak bersifat dengan sama, tak bersifat dengan basar, automatik jadi buta. Sebab apa? Sebab tidak ada pertengahan antara, kalau bahasa kita katakan, kerana tidak ada perkara yang menengahi antara sama' dan tuli, dan antara basar dan buta. Tak ada perkara menengahi. Dia automatik macam tu. Bila tak sama, maka dia tuli. Bila tak buta, bila bersifat dengan basar, maka dia tidak buta. Automatik macam tu. Kalau tak sama aja, maka dia tuli. Maka tak basar aja, dia buta. Rabun je lah. Nisbah pada Allah tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Nisbah Macam gerak diam. macam gerak diam. Gerak dan diam. Gerak dan diam ni mana ada gap. Bila tak bergerak, diam. Bila tak diam, gerak. Macam tu. Yang masalah rabun tu kita. Banyak hebat betul. Macam tu. Nisbah Tuhan tak? Tak ada macam tu. Okey. Baik. Sebab tu dia kata, saya tulis lah. Nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Kenapa? Kerana tiada menengahi antara kedua-duanya. Tak ada perkara yang menengahi antara sama' dan basar, dan antara tuli dan buta. Tak ada perkara yang menengahi. Tak ada duduk tengah-tengah, tak ada. Okey. Dan iaitu tengok iaitu sifat tuli dan buta tu batilun. Iaitu bersifat dengan tuli dan buta tu batil. Palsu tak terima pada akal kita yang Tuhan kita bersifat dengan tuli dan buta tu. Pasal apa? Kerana kedua-duanya sifat kekurangan. Kedua-duanya sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala tu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita yang Allah tu bersifat dengan kekurangan. Okey. Maka sabitlah baginya, bagi Allah. Setelah kita bahas tu, tapi sifat sama' basar tu sabit azali. Kita nak bagi kuatkan kita punya pegangan kita, nak kuatkan kita punya iktikad kita tu, cari dalil. Ini jumpa dalil ni. Maka sabitlah baginya, bagi Allah Ta'ala tu sama' dan basar. Dan apabila sabit kedua-duanya, sama' dan basar, maka automatiklah mustahil tuli dan buta. Wallahu alam. 13 kalam. Ni bab kalam ni kan, oh masya-Allah. Lagi lah perbahasan dia banyak. Baik, ada soalan? Ya. Mungkin kalau dalam kitab tu dia ada 3. Mungkin yang ada, mungkin yang lagi akan dia ada, mungkin yang tak boleh ada. Yang boleh kembali tu macam
Amal iktibari tak wujud. Dia tak masuk dalam tu. Dia tak masuk dalam mungkin. Dia tak termasuk sebab dia bukan ada. Dia tak termasuk. Yang dalam pembahasan sekarang ni masalah mailul qalbi tu kan. Ya, mailul qalbi tu khilaf tu. Ya, kalau dibahas pun tak jumpa jalan penyelesaian sebab dia benda khilaf. Milo. Mailul qalbi, Milo qalbi. cenderung hati. Ini macam Milo. Cenderung hati. Mailul qalbi, cenderung hati. Ya, cenderung hati. Itu ada khilaf. Okey, ada lagi soalan? Okey, ada soalan tak? Ada apa nak tanya? Ada lagi? Tengok ni ada orang hantar kat saya tu. Tengok saya. Ustaz, terjemah bahasa Arab saya. Qad khasiral muta'allimuna alladzina hum fil jami'ah ghaibuna walladzina hum lidarsi la yaktubuna walladzina hum fil fasli naimuna walladzina fil baiti la yurji'una walladzina hum fil ikhtibari rasibuna ulaika hum nadimun. Siapalah yang tulis ni, ya Allah. Ya, sesungguhnya telah rugilah oleh orang-orang yang belajar. Ya, tapi allazi hum fil jami'ah, orang-orang yang mereka itu di universiti. Ghaibuna, ghaib, tak pernah datang kelas. Ya, wallazi nahum bil darsi. Ya, dan orang yang duduk dalam kelas la yuktabu, tak tulis apa-apa, dengar je. Ya, wallazi nahum fil fasli naimuna, dan orang-orang yang dalam kelas tidur je. Wallazina hum fil baiti la yuraji'una, dan orang-orang yang mereka dalam di rumah la yuraji'un, tak murojaah macam Cik Azman. Jalan. Ya, kena baca balik zaman, kena murojaah balik dah. Ya, murojaah balik. Ya, pasal apa? Sebab kan ilmu tu hidup dengan apa? Murojaah. Dia mesti hidup ilmu dengan murojaah. Ya, balik rumah, kalau kita simpan beg dalam kitab yang tarik pun dalam beg, lepas tu letak atas meja, letak atas mari. Ada gelas, tarik macam tu. Balik pula. Dia tengok dalam tu ada tikus masuk. Contoh jadi balik mengaji, kami dulu zaman saya dululah, saya ngaji kat pondok dulu zaman. Bayangkan ada 28 mata pelajaran yang kena murojaah. Bayangkan. Cuba bayangkan. Ada satu hari kami mengaji dengan Babalah Nuja Zaman 28 mata pelajaran. Daripada lepas subuh sampai pukul 2 pagi. Yang tiap satu-satu tu
Kalau tak murajaah, takkan boleh kita jadi boleh faham. Wajib kena murajaah. Bayangkan, masih bila kita nak murajaah? Tak ada. Tak dan. Ambil mana yang dan je lah. Bukan kata nak murajaah, nak makan pun tak dan. Nak masak pun tak dan. Tak sempat. Nak duduk di bahagian datuk, makan orang bagi. Makan orang masak, kita berdarah je. Betul tak kan? Mana yang pernah masak kat sekolah? Maggi, masak Maggi, tak ada. Ada juga. Ada aja. Saya pakai datuk lah. Dia sekolah dengan saya pakai datuk lah. Tak tahu sekolah mana. Kami kat pondok dulu, sebab banyak sangat mata pelajaran dia kena murajaah, kena baca balik. Nak masak pun tak ada. Cik Azman, nak bagi masak cepatnya ni. Maggi. Maggi, satu lagi ketar. Sebab Maggi tu cepat dimakan, sedap dimakan, cepat dibuang. Maggi tu memanglah cepat dimasak, tapi dia kandungan dalam Maggi tu adakah mengenyangkan dengan waktu lama? Dah. Adatnya lah. Saya tak pernah makan Maggi masa ngaji sekolah, masa pondok tak pernah. Saya tak pernah. Paling kurang saya makan nasi dengan garam. Nak pergi cepat, masak nasi, garam. Ataupun ambil telur, campak dalam tu. Masaklah telur, masak nasi, masak telur. Dah, makan nasi dengan telur je. Hari-hari macam hantu raya je. Hantu raya makan telur. Tapi itu nak bagi cepat, nak bagi cepat makan, nak bagi cepat boleh merujaah, macam tu lah buat. Itu nak menghafal lagi, nak merujaah lagi, nak ingat lagi. Saya masak nasi. Masak sendiri ya. Tapi masa tak ngaji, siapa masak nasi? Sendiri ya. Pondok macam tu lah pondok. Pondok macam tu lah, bukan universiti hebat. Ada PTPTN. Lepas tu bahana pula nak kena bayar. Masuk universiti kena bayar tak? Ada PTPTN tak? Lepas tu bayar. Lepas tu kalau tak bayar, kerajaan buat apa? Bankrupt, isytihar bankrupt, muflis, dah. Tu universiti. Kami pondok tak ada PTPTN. Tak ada. Kami fama je. Fama. Father, mother. Itu pun kalau father, mother nak bagi. Macam saya, father dan mother tak bagi. Kerja sendiri, cari sendiri, makan sendiri, kerja sendiri, cari duit sendiri, semua sendiri belaka. Macam tu. Muzammil ada father, mother. Boleh ya. Kami saya tak ada. Jadi sebab tu dalam masa sekarang ni, orang yang betul kan dia katakan di bawah ni, dia kata di bawah ni, yang kata wallazina-hum fil ikhtibar, orang yang masuk periksa rasibuna, gagal. Ulaika hum nadimun, mereka semua tu akan jadi menyesal. Menyesal jawabnya. Okey, baik. Jadi kalau macam tu, jangan jadi macam tu lah. Maksudnya balik rumah, baca balik. Balik mana tempat, ambil kitab tadi. Kalau sama basar, okey, baca balik semula. Fahamkan balik. Kalau tak faham, tanda, buat soalan. Apa yang saya tak faham ni, buat soalan. Macam tu. Barulah namanya orang mengaji. Kalau yang orang yang bukan mengaji ni, macam tadi lah, tak murajaah. Balik rumah pun simpan kitab dalam beg, betul tak kat situ. Tak tengok-tengok dah. Macam tu bila nak boleh ilmunya. Baik. Wallahu a'lam. Minta maaf Cak Azman. Apa yang terkasar bahasa tu. Relax lah kan. Wallahu a'lam insya-Allah. Ustaz pun. Okey, alhamdulillah. Ada anak murid yang macam ni, alhamdulillah. Syukur tu nikmat besar. Apa dia? Nikmat besar dapat Cak Azman tu. Nikmat besar. 12 tahun dah. Allah lama dah. Takkan nak asal pergi. Lama dengan saya dah. Ustaz Azizi dah boleh mengajar lah. Alhamdulillah. Di Sarawak ada seorang boleh mengajar anak murid saya dah. Dia engineer lagi pula. Engineer lagi. Engineer oil gas lagi. Lepas tu dia mengaji dengan saya 8 tahun, masuk 9 tahun. Ni masih lagi berulang lagi ngaji lagi ni. Habis duit dia pasal nak tanggung saya kapal terbang saya je.
habis gaji dia. Ya tak? Tapi tengok hasil dia. Dia boleh mengajar lah sekarang. Dan dia boleh berbahas pula tu. Bahas dengan sesiapa yang ni dalam Facebook, dalam WhatsApp. Tu. Katanya Maryam Ustaz Azizi lah. Tempat lain tu tak tahu lagi ada ke tak, wallahu alam. Kalau kita sentiasa ada belajar kan, insya-Allah kan, Allah satu hari dia buka juga untuk ilmu, dia buka juga, insya-Allah. Sebab saya tengok kawasan kita ni, tak ada yang betul-betul sifat 20 ni, saya rasa tak ada. Daripada Teslim River, Tanjung Malim, Sungkai, ada pun sikit-sikit sahaja, tak ada ramai. Macam Teluk Intan, langsung pergi ke Pekan Datuk, Hutan Melintang, tengok masjid. Ada satu masjid tu dia kata, dah lama dah orang tak baca kitab ni, dah puluh tahun dah. Alah, dulu ada, zaman Haji Ghazali dulu ada. Lepas tu tak ada dah, habis. Dah berapa tahun dah tak ada, tu biar aje. Tu yang ada sekarang. Tapi yang saya herannya, tak ada siapa pun ambil peduli. Walaupun orang kampung, Jabatan Agama tak peduli pun. Jabatan Agama Selain River ada peduli tak? Ada peduli tak Ustaz Jabatan Agama Selain River? Tak ada macam tauhid ni, masjid ni tak ada, macam ni tak ada, dia ada peduli tak? Siapa Jabatan Agama? PTA dia peduli tak? Sedangkan PTA tu maksud dia apa? Pegawai Tadbir Agama. Sepatutnya apa dia buat? Apa dia buat? Patutnya apa dia buat? Pastikan setiap masjid yang di bawah jajahan takluk dia tu, pastikan ada ilmu fardu ain, dan pastikan guru yang mengajar tu adalah guru yang betul-betul mahir. Ini main tangkap muat aja, main bedal macam sembedal je. Tu yang jadi macam tu. Minta maaf lah, tegur-tegur tu hari ni, direct tegur-teguran ni. Patutnya macam tu lah. Sepatutnya PTA bukan waktu pejabat kerja dia. PTA, Pegawai Tadbir Agama, sepatut kerja dia sepanjang hidup dia, tak ada cuti. Sebab dia pegawai tadbir agama. Adakah agama tu ada masa cuti? Adakah agama tu ada masa cuti? Ada tak? Tak ada masa cuti. Agama tak ada masa cuti. Cuti pejabat je, tapi kerja agama tu tak cuti. Tak peduli ya saya. Ada pegawai tadbir agama, kitab Faridah pun tak kenal. Ada pegawai agama, kitab Faridah dia kata kitab Wahabi. Tak kenal sangat. Yang saya heran, macam mana lantik orang tu jadi pegawai tadbir agama? Saya pun heran. Dan itu pun tak kerti. Macam mana lantik jadi pegawai tadbir agama kalau kitab Faridah pun tak kenal? Kitab Faridah tak kenal. Kita cuba tanya, kenal tak tu kenali? Tak tanya, kenal tu kenali tak? Dalam Malaysia ni, kalau orang yang rapat dengan agama, bila sebut tu kenali, mesti kenal tak? Kenal. Okey, kenal tak siapa guru pada tu kenali? Jadi maknanya kau kenal tu kenali, dan dia ahli sunnah wal jamaah, takkan tak kenal kitab Faridah siapa? Alah, penatlah dalam dunia hari ni. Penat jadinya penat kita. Kita nak sebut benda yang betul-betul, tapi ada orang yang macam tu. Payahlah jawabnya. Wallahu a'lam, insya-Allah. Terkasar bahasa minta maaf banyak-banyak tau. Jangan simpan dalam hati, buat belayar pula macam mana. Siapa-siapa pun lah. Ini cara saya macam ni. Pagi tadi kan kecut perut dia pun. Pagi tadi kelas muslimat kecut dia pun. Saya dah penat. Jangan bagi saya tinggi suara. Ini pun tak boleh faham. Dah tulis besar-besar kat papan putih, tulis besar-besar dah. Yang ini pun tak boleh faham. Saya kata macam tu. Kecut dia pun. Saya macam tu, ngajar macam tu. Mana boleh ngajar lembut-lembut. Ngajar lembut-lembut tak jadi juga. Baik ngajar kekerasan. Ustaz ngajar macam Muslim tu, hantam Ustaz. Muslim riba tu bagi sikit Ustaz. Macam tu, bagi sedar. Sebab apa tau? Saya tengok kesan daripada ngajar yang cara lemah lembut ni, kesan dia tak nampak sangat.
Tapi kalau menjerit tu, itu tanya pula, faham tak? Tak faham, bangun. Macam tu lah, macam sekolah. Buat macam tu. Tak faham. Apa yang tak faham? Buat muka jering, buat muka kering je. Apa tak faham? Baru dia buat tahu. Okey. Jadi dalam malam ni, siapa yang rasa jahil tu, malam-malam nanti datang. Siapa rasa tak ada ilmu, datang malam nanti. Malam lain-lain. Jangan malam ni je. Ustaz tu cengeng garang lah. Tak datang lah. Ataupun ustaz tu masa lama, kat pukul 10 pun habis ni, tak datang lah. Macam tu saya tak rugi. Saya tak rugi. Sikit pun saya tak rugi. Kalau orang awam semua tingkat tamat ni tak datang, ada rasa rugi? Rugi saya? Tak ada, saya tak rugi apa-apa. Lagi untung apa? Minyak kereta, minyak tak kurang. Tayar tak nipis. Lambat dah servis kereta lah. Ini hari datang kena servis, pulang kena servis. Pasal apa hari gerak. Macam tu. Kalau kuat malam ni tak nak datang ni, tapi tak apalah, pergi lah. Macam tu. Wallahu a'lam, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau kita sedar yang kita tak ada ilmu, kita datanglah belajar. Itulah namanya orang yang reti, dia tak reti. Kalau orang tak nak datang, maknanya dia tak reti, yang dia tu tak tahu, yang dia tak tahu. Murakab, jahil dia murakab. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imam mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azim sultan, ya qadim ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsira jud, ya wasi'al ata', ya khafiyul tab, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu wasyukra wa lakal manna fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazalzaka ahla, ya miyasira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli ta'ib wa ya ma'mana kulli makhir yasir alaina kulli asir fatta surasi ala kasir. Allahumma ya man la yahtaji lam bayan wa tafsir hajatuna kathira anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu yakhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka. Allah bihaqi ma yakhafu minka najina wa la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa kanabna bika nafika ladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala lanqata syukatana wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jasmanya gula tinggi sangat. Oh ya? Gula. Oh, tinggi. Tapi 6.5 ya. Oh, Tapi kenapa kecil-kecil? oh ya? Kenapa suka orang kecil? Tak tahu. Sebab